Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Akmal Aziz bin Razam. Nama matrik saya 070080. Saya daripada Diploma Dakwah semester 4 dan hari ini saya dan bersama sahabat saya akan menceritakan peristiwa ringkas dan pengenalan tentang ijtihad pengumpulan Al-Quran. Sebagai pengenalan, seperti mana yang kita tahu, naskah Al-Quran yang ada pada hari ini telah dilengkapi dengan tanda bacaan dan ia sangat membantu kita untuk membacanya. Proses penetapan baris serta pembukuan Al-Quran ia berlaku pada zaman para sahabat. Dan pada zaman Rasulullah SAW, para penghufaz haruslah menghafaz Al-Quran serta mempelajari ia dengan kaedah talaki, iaitu secara berhadapan. Ini kerana pada zaman baginda tidak dituntut untuk melakukan kaedah pembukuan Al-Quran. Ada beberapa daripada kalangan sahabat yang menulis potongan ayat Al-Quran di pelepah tamar, keteluan batu dan lain-lain lagi. Dan setelah beberapa kajian yang dibuat, para ijtima', para ulama' sepakat mengatakan bahawa Al-Quran telah sempurna diturunkan pada zaman baginda Rasulullah SAW melalui perantaraan malaikat Jibril. Dan seterusnya, saya akan menceritakan tentang kisah ringkas peristiwa pengumpulan Al-Quran. Kitab Al-Quranul Karim pertama kali dibukukan sebenarnya adalah pada zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Ini kerana terdapat satu peristiwa, iaitu peperangan Al-Yamamah, iaitu memerangi golongan murtad dan golongan yang tidak mahu membayar zakat. Mereka sering menolak syariat Islam pada zaman beliau, dan sesungguhnya menurut kajian peperangan ini berlaku pada tahun 11 ataupun 12 Hijrah. Kemudian setelah kewafatan beliau diganti pemerintahan oleh Sayyidina Umar, dan Sayyidina Umar sendiri menggunakan mushaf yang sama pada zaman Sayyidina Abu Bakar. Sebenarnya terdapat juga beberapa nama selain mushaf yang ingin diletakkan setelah selesai proses penyalinan Al-Quran. Antaranya ialah As-Sifru dan Al-Mushaf. Dan mushaf yang sama ini juga bersambung pada zaman Sayyidina Uthman bin Affan. Namun ketika ini beliau mendapati terdapat perbezaan bacaan daripada kalangan umat Islam, sehingga beliau berusaha untuk menseragamkan bacaan Al-Quran mengikut bacaan orang Quraisy. Ini kerana Al-Quranul Karim diturunkan kepada masyarakat Quraisy di Mekah. Antara proses yang dijalankan oleh Sayyidina Uthman bin Affan ialah pada peringkat pertama, ayat Al-Quran yang diturunkan tidak mempunyai titik dan baris. Dan pada peringkat kedua, penulisan Al-Quran, pakar bahasa dan penyusun Nahwu Arab iaitu Abu Aswad Ad-Du'ali meletakkan titik Nuqtatul I'rab sebagai menandakan baris. Titik di atas huruf bermaksud baris atas, bawah huruf bermaksud baris bawah, dan selepas huruf bermaksud baris di hadapan. Fasa ketiga iaitu telah diletakkan titik pada huruf Nuqtatul I'jam seperti yang kita tahu pada hari ini, iaitu Nun satu titik di atas dan huruf Ba satu titik di bawah, dan seterusnya. Pada peringkat keempat, Khalid bin Ahmad meletakkan tanda bacaan seperti tanda panjang mad, iaitu alif kecil, waw kecil dan ya terbalik, tanda tasydid, hamzah dan shad. Tanda wakaf datang kemudian apabila ulama terkenal iaitu Al-Sajawandi meletakkan tanda di tempat yang sesuai untuk berhenti, dan itulah fasa terakhir hingga terhasilnya Al-Quran yang dapat dibaca dan dihafaz oleh kita pada hari ini. Sekian, itu sahaja daripada saya, dan bahagian yang seterusnya akan disambung oleh pembentang yang seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nama saya Ahmad Fikri bin Ahmad Yaakob. Nombor matrik saya 070869. Saya daripada Diploma Dakwah semester 4. Baiklah. Untuk segmen saya akan menerangkan tentang ibrah, ijtihad, pengumpulan Al-Quran. Baik, bila kita cakap hikmah, dia sama dengan moral dan sama juga dengan ibrah. Baik, apa yang kita boleh ambil daripada ijtihad pengumpulan Al-Quran ni? Pertama, kita tahu bahawasanya pengumpulan Al-Quran mengambil masa dan orang kata proses yang merumitkan disebabkan oleh beberapa perkara yang telah diterangkan oleh kawan saya sebentar tadi. Betul? Daripada itu, kita haruslah apa? Kita haruslah melahirkan sifat sayang akan Al-Quran. Yang keduanya, jika kita as a slave of Allah mengkaji, memahami dan menghafaz ayat Al-Quran, kita dapat mengetahui bahawasanya banyak rahsia-rahsia Al-Quran yang kadang-kala tak terfikir di akal. Baik. Dan yang keempat, moral yang kita boleh dapat daripada kisah yang telah diceritakan oleh kawan saya sebentar tadi, iaitu Muhammad Akmal bin Aziz. Aziz bapaknya. Iaitu apa? Kita perlulah apa, bila kita dah belajar, kita ni as a Muslim, kita perlulah menjaga kan ayat-ayat Al-Quran supaya tidak diselewengkan oleh siapa? Oleh musuh-musuh Islam lah. Sebab apa? Musuh Islam ni satu je. Dia akan memperguna pelbagai cara untuk apa orang kata menyelewengkan ayat Quran, tapi tidak semudah itu. Disebabkan oleh apa? Allah telah berjanji dalam firman-Nya yang bermaksud, sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran dan sesungguhnya kami tetap memeliharanya. Okey, kesimpulannya lah, ini orang kata apa? Rumusan daripada segala perkara yang telah diberitahu oleh sahabat saya tadi, iaitu Muhammad Akmal bin Aziz, bahawasanya apa? Umat Islam perlu memahami usaha susah payah para sahabat, usaha tabi'in dan dalam meletakkan titik dan baris selain tanda bacaan di dalam Al-Quran sampai kepada kita dalam bentuk yang boleh difahami pada waktu sekarang. Apa yang kita guna adalah resam Osmani. Baik, kita perlulah sentiasa menambah ilmu pengetahuan dan sedar diri bahawa sesungguhnya betapa ramai umat Islam yang bergaya Islam sekarang tahu yang tidak reti membaca Al-Quran. Kita sebagai umat Islam yang boleh membaca, memahami dan mengkaji Al-Quran, mengajar kepada orang-orang yang tidak tahu tentang Al-Quran. Kalau kita nak cakapkan, Al-Quran ni pada zaman sekarang boleh dipelajari dengan pelbagai cara. Ada Quran elektronik, ada Quran online, ada Quran tu, ada Quran ni. Tinggal belajar je. Kalau tak belajar juga tak tahulah. So kata-kata terakhir dari saya, kita sebagai hamba ingatlah bahawasanya hidup ni hanyalah sementara waktu. Mempelajari Al-Quran sedikit pun tidak akan membazirkan masa kalian, malah kalian menempah syurga. Pahala, siapa tak nak bidadari tu. Baik, itu saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.